yang kita kaitkan dengan agama kita, wujudnya negara dalam pemerintahan Islam yang pertama, Al-Madinatul Munawwarah dan sebagainya. Cuma kadang-kadang kita agak sedikit kesilapan, bila kita katakan hijrah itu peristiwa yang menjadi sebab kepada aturan sejarah, aturan tarikh kita tu. Di sejarah sebalik daripada tarikh hijrah kita ni banding dengan tarikh Masihi itu lagi tipu. Jangan kata tarikh Masihi itu daripada Nabi Isa Masih alaihi salam, tak. Cuma kita nak kata tarikh hijrah itu macam mana di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Zaman Sayyidina Umar, seorang sahabat nama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia lantik jadi gubernur satu tempat, berutusan surat beberapa kali dengan Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, tapi tak ada tarikh. Dia cadangkan kita buatlah tarikh orang Islam ni, buat tarikh. Jadi ada macam kita ada rekod macam tu. Jadi Sayyidina Umar panggil kawan, meeting, bincang. Kita nak start tarikh Islam tu di mana-mana. Pendapat pertama mengusulkan tarikh itu kita bagi start bermula daripada Nabi lahir. Sayyidina Umar kata nak start pada Nabi lahir, tak ada cerita Islam situ, tak ada cerita. Nabi SAW lahir, Nabi ya lahir kecil, bercerita tak ada. Maka pandangan yang kedua, pendapat pertama tu tak terima lah. Yang kedua kata cadangan kita start daripada Nabi wafat. Sedih benar lah pula tarikh itu ambil daripada cerita sedih. Tarikh mula Islam ambil daripada cerita yang memilukan. Satu kata secara khusus bagi sahabat yang menempuh secara berdepan detik Nabi SAW wafat, itu luar biasa sedih. Tak ada satu pun sahabat yang tidak sedih, lebih sedih daripada kematian ahli keluarga sendiri, mak, apa, nak beranak, adik beradik, tak ada. Ni yang paling sedih ni. Jadi tak cantik. Tolak usul yang kedua. Pandangan yang ketiga, dia khabar kita buat tarikh ni mula daripada Nabi dapat wahyu. Start Iqra tu pun tak ada cerita. Ya, cerita Nabi sejarah ada, tapi intipati pada Islam itu berdasarkan kepada wahyu Quran, aturan hidup kita, kisah-kisah umat dulu tu kan dalam Quran. Jadi mula-mula jadi ringkasnya tolak lagi. Maka pandangan yang keempat barulah terima tu dah mengambil cadangan supaya start daripada tarikh Nabi keluar daripada Makkah. Itu satu cerita yang luar biasa, hikmah ilahiyah, kebaikan mukjizat berkumpul habis kat situ. Dakwah Islamiah yang sir, yang jahar, tekanan musuh, sahabat, mujahadah, macam-macam lah kan. Maka setujulah start daripada tu. Backdated, ambil kira macam mana. Okey, ia bermula satu mula tu daripada hijrah, peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun tu 12 tu dalam Quran. Yang menentukan jumlah 12 bulan tu Allah. Satu persatu daripada bulan itu ada sejarah dia yang tersendiri, secara khusus berkait dengan Islam kita lah.
Minha arba'atun hurum, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Daripada jumlah 12 bulan ada 4 bulan namanya bulan-bulan haram. Apa bulan haram tu tuan-tuan? Nabi qaba thalathatun mutawaliyat. 3 daripada 4 bulan tu berturut-turut. Apa nama? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram kita ni lah. Satu dipisah jauh sikit. Nama dia satu lagi apa? Rajab. Daripada 4 bulan ni yang paling utama sekali apa nama? Muharram lah. Sebab tu disebut Syahrullahil Muharram. Bulan Allah, bulan Muharram. Jadi ni satu bulan yang luar biasa hebat, selain daripada yang nombor 1 Ramadan yang disebut penghulu segala bulan. Sebab tu dia mengatakan lebih daripada kemuliaan Ramadan, nombor 2 tu Muharram. Ada yang mengatakan nombor 2 tu Sya'ban. Ada yang mengatakan nombor 2 tu Dzulhijjah. Macam-macam lah. Cuma dia ada kemuliaan dan kepentingannya dari sudut sejarah Muharram. Dan dalam Muharram ini ada hari disebut Ashura, hari yang ke-10. Disunatkan untuk kita puasa. Puasa tu nama Ashura. Kita bubu nama Ashura. Orang suruh puasa di balonnya bubu. Tak apalah. Buat bubu tu untuk buka puasa lah kira. Pitak juga. Yang buat bubu tu yang balon dulu. Jadi Ashura tu hari 10. Sunat juga Tasu'ah hari 9. Hadi Ashar hari ke-11. Hadi Ashar tu ke-11. Jadi sunat 9, 10, 11. Cuma yang Nabi buat 10. Sebab Nabi tak sampai. La in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau dan hidup tahun depan dan akan puasa yang ke-9 dulu, baru ikut 10. Tapi Nabi tak sampai, wafat sebelum sampai tahun depan itu. Iaitu berkait dengan 10. Kenapa pula 10 puasa yang Nabi buat itu? Kerana berkait dengan hijrah inilah. Nabi SAW masuk Madinah dalam peristiwa hijrah. Antara perkara awal yang Nabi dapati di Madinah, orang Yahudi puasa 10 Muharram. Nabi tanya, puasa ni puasa pasal apa? Ni ahli kitab geng-geng Yahudi ni puasa ni. Maka mereka menjawab, ini kerana meraihkan Allah menyelamatkan Musa daripada kejahatan Fir'aun. Oh, tu sebab kata dia. Maka Nabi SAW menyebut, nahnu ahaqqu bi Musa an nasum, atau kama qala, kamilah yang lebih patut meraihkan kemenangan Musa alaihissalam atas Fir'aun. Maka patutnya kita ni lah orang beriman lebih patut berpuasa banding orang-orang Yahudi tu. Maka bermula tu lah Nabi pun puasa. Nampak tak? Ni puasa hari Ashura. Ada ulama yang mengaitkan dengan berbagai sejarah terhadap nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi yang terdahulu tentang Ashura, tentang hari ke-10. Ada yang menyatakan Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Ta'ala, yang dicampak bakar hidup-hidup, kemudian keluar. Allah firman, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dia kata, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah sejuk. Jadilah sejuk dia. Wassalaman ala Ibrahim. Sejuk yang macam mana? Sejuk yang menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Dia tak ada sejuk-sejuk. Dia ada sejuk yang sejuk betul kita pun boleh mati. Kan? Dalam neraka saja ada 2 part tu. Kan? Ada 2 benda. Ada neraka yang paling sejuk, ada neraka yang paling panas, kan? Ada neraka panas, ada neraka sejuk. Betul tak? Koreh tak ada nah. Potang tu lah yang ada kan. Potang-potang. Untung tak lolap li nengah. Jadi boleh jadi sejuk. Dia sejuk pun memudaratkan kita. Betul tak? Ya. Ni kalau buka aircon maksimum ada pula 20 biji, koreh kita ni. Kan?
Sejuk juga, tapi sejuk yang merosakkan, membinasakan. Ada panih pun sama. Time kita sejuk bona, kita naan panih. Kalau kita panih bona, kita naan sejuk, kan? Itu kita. Jadi Allah Ta'ala firman, qulna ya nar, wahai api, jadilah sejuk. Sejuk mana-mana? Sejuk yang menyelamatkan dia. Salaman ala Ibrahim. Maka sejahtera dan selamatlah Ibrahim alaihissalam. Tu bila? Tu bertepatan 10 Muharram. Allah selamatkan Ibrahim alaihissalam. Ada lagi yang mengaitkan tentang musibah yang berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tu Nabi Nuh. Tak kena, yang mana pernah jumpa. Kan dalam Quran dah nyebut. Kan? Jadi kan banjir besar, tenggelam habis semua dunia ni. Tak ada yang timbul lah. Dia banjir tu, satu dunia ni. Habis. Kan? Boleh bayangkan tu? Tak sampai nak bayang tu Ustaz. Thank you. Kepala otak ni ceramuk ni kan. Kat rumah ni pun jadi kan. Pun kat atas. Habis. Itu musibah musibah besar tu, banjir. Yang hidup manusia betul-betul yang ada dalam bahtera Nuh alaihissalam saja. Lain Nabi. Kan? Dia ajak bini tak mahu mati. Dia ajak anak kapal tak mahu mampu. Kan? Maka tinggallah dia dan orang-orang beriman yang ikut dia yang tak apa ramai. Ada kata yang 80 orang, ada kata yang lebih ikut. Padahal dia punya dakwah saja 900 tahun lebih. Betul tak? Okay, betulnya lah. Kan? 900 tahun lebih. Tak sampai 100 orang ikut. Kan? Zaman dulu pun tak canggih. Tak ada YouTube. Tak ada TikTok. TikTok pun copek kena ban sekarang ni. Kojap-kojap tutup. Kojap-kojap tutup. Kan? Kan? Kojap-kojap susah agak. Yalah, orang tertentu lah. Kita okey je kan. Kan? Dulu tak ada canggih macam tu kan. Jadi dogi tak mau ngikut. Ibrahim alaihissalam kata, ya bunayya arkab ma'ana, dia kata, wahai anakku, mehlah naik sesama kita nah. Wala takum ma'al kafirin, jangan kau ikut orang kafir tu mampu habis tu kan tu. Habis dia. Meh naik kapal lapak ni yang selamat ni. Kan? Dia kata dia tak peduli. Dia akan pergi. Tuju ke mana? Ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tak ada. Kita akan naik bukit yang paling tinggi. Tentu air tak sampai kat situ tadi. Tentu kita akan selamat. Tentu dia akan selamat. Dia akan naik pada tempat yang paling tinggi. Ni air akan naik ni. Dia dah nampak dah ni. Air dah mengolamkan kaki, botih, pohon, lutut semualah ni. Apa khabar? Apa siapa? Nuh alaihissalam. Apa khabar? Nak naik kapal lapaknya. Kau akan selamat. Jangan ikut kapi tu. Kapi tu Allah dah khabarkan mampu habis. Dia kata tak. Dan naik bukit paling tinggi. Tentu selamat. Mana gambaran takkan banjir sampai tenggelam gunung Everest. Kan? Kira kita sekarang ni gunung paling tinggi Everest lah kan. Tapi ada yang mengabarkan penemuan baru, ada gunung yang lebih tinggi daripada Everest. Tak pun nama tak penting, cik jangan pening-pening tanya apa nama ustaz, tak payah. Nak naik gunung Angsi teh. Jadi dia kata dia naik bukit tinggi. Tapi tak, Allah dah khabar tenggelam habis. Kan? Maka belayalah. Dah hari penuh ni, kan? Yang ada ni teh muka bumi ni betul-betul kapal dia aja dan orang binatang yang ada dalam bahtera Nabi Nuh. Itu aja yang hidup. Itu aja. Allah pun khabar. Ya ardu bad'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Kan? Allah Taala khabar. Hei bumi, kata dia. Togaknya sikit kan, dia nampak nak nolak. Bumi, dia petalan naik ni semua surut. Langit, jangan turun naik dah. Karena hujan tu tak turun dah. Yang bawah air yang dah terapung habis semua ni, yang tenggelam habis semua ni, sudut dia. Bumi sudut, langit dah stop. Surut betul-betul, copek surut ni. Surut ni.
wastawat 'alal judi, maka kapal tadi ni landinglah dekat satu bukit, nama bukit Bukit Judi. Bukan main judi kan, bukan main judi. Judi tu tak elok, apalagi kalau ambil buat jual beli kan. Judi tu kalau orang beri hadiah kat kita daripada judi pun jangan ambil kan. Tu siapa dia tu entahlah main judi. Kadang orang bohong, kadang iya, mana satu tak tahu. Pi judi tu dosa besar lah. Jadi ni bukan judi tu, ni bukit judi. Kat mana bukit judi tu jangan tanya, senden pun ponik mikir so. Ya bukit judi ni dalam dunia ni lah, kita muka bumi ni. Ada yang ngomongkan tu bolah-bolah Turki tu kan, ada yang kobah ada penemuan sejarah kobah Bahtera Nabi Nuh tu kat situ. Tu tak apalah, yang penting kita mengimani cerita Quran. Kat mana tu Allahu alam. Jadi landingnya kapal tu dekat bukit judi tu 10 Muharram. Asyura kan. Ada lagi yang mengaitkan, walaupun kedudukan riwayat ni lah taklah sekuat mana ya. Selamatnya, sehatnya Nabi Allah Ayyub alaihi salam daripada sakit yang dia deritai bertahun-tahun kan. Selamat dia kan. Itu 10 Muharram. Dan kalau kita teliti banyak lah, banyak lah cerita-cerita Allah menyelamatkan utusannya, kekasihnya, para nabinya alaihi salatu wassalam tu 10 Muharram. Jadi elok kita berdoa pada Allah Ta'ala banyak. Dan memang itu yang dianjurkan kan, hadis khabar kan. Waktu malam 10 Muharram ni, innallaha yanzilu ila as-sama'i dunya, sesungguhnya Allah turun di langit dunia. Ulama takwil bukan Allah yang dimasukkan, tapi rahmat Allah kan. Jadi rahmat Allah Ta'ala tercurah malam tu. Kalau kira malam tadi lah kan, malam tadi kita hari ni dah 1 Muharram, malam tadi lah kira dan Allah firman, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, ada tak orang minta ampun dan ampunkan. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah, ada tak orang minta sesuatu hajat, keperluan, doa dan nak mustajabkan dan nak beri. Hal min ta'ibin fa'atuba ilaih, ada tak orang minta taubat dan nak taubatkan dia daripada dosa dan nak beri taubat dan kat dia daripada segala dosa. Begitulah hal kada nak minta itu minta ini, doa itu doa ini, hatta tatlu'al fajar, sehingga terbit matahari. Doa itu kelebihan kan. Asyura 10 Muharram, selamat dari Allah Ta'ala daripada segala bencana dan musibah. Itu penting. Maka sempurna daripada tu eloklah. Jadi antara tempoh 1 Muharram sampai nak kepada ke-9 yang kita sunat puasa esok ni, solah buat yang terbaik kan? Sebab ni bulan di antara yang mulia di sisi Allah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kadang-kadang bila meneliti kisah-kisah sejarah umat dulu, ada dua perbezaan utama, dua benda utama. Satu, orang yang taat, itulah utusan-utusan Allah dan para nabinya alaihi salatu wassalam. Dan nombor dua, satu side yang lain, satu sudut yang lain, yang engkar, yang sombong, yang zalim, itu sudut yang lain. Maka itu di antara sebab kenapa Allah ceritakan sejarah umat dulu. Ambil dua benda kisah ni, dan kau ada akal kan, kau pilih mana satu. Kau nak selamat, ni orang yang taat ni, ikut cara hidup ni, ikut segala nasihat ni, ikut anjuran dan peringatan ni. Kalau kau tak nak selamat kan, kita ada akal. Benda yang jahat itu torang, benda yang baik itu jelas. Ada akal kan, aku pilihlah. Nak juga pilih yang jenis-jenis Fir'aun, nak pilih juga jenis-jenis kelaku Namrud, nak pilih juga macam kuncu-kuncu Abu Jahal, Abu Lahab contoh. Ada orang macam tu.
walaupun dia tahu clearly, kata orang putih sikit dah, memang clear benda tu tak betul, clear benda tu zalim, clear benda tu salah, dia pilih juga, pilih faqsusil qasasal haq, kan, ceritakan Muhammad kisah-kisah benar dalam Quran pada umat supaya dia faham benda ni. Bukan semata-mata sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, haji kau dan umpama settle, tak, kan? Belum lagi nak ikuti orang-orang ni, kan? Sejarah orang dulu disimpulkan dua benda ni lah, yang baik, yang jahat, yang adil, yang zalim. Dua benda ni lah. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil ingat ya orang berakal, kata Allah Ta'ala. Ambil iktibar wahai orang yang ada akal, Allah Ta'ala kata. Lebih daripada 80% daripada kandungan Al-Quran itu sejarah. Sejarah. Sikit aja fakta-fakta hukum, sikit aja hal-hal wajib, sunat, fardu, makruh, apa semua ni tak banyak. Yang banyak sejarah. Tuan-tuan tengok, hampir keseluruhan daripada surah-surah Quran cerita sejarah, kan? Hampir. Walaupun surah pendek, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tak kau tengok apa yang dia dah buat kepada ashabil fil, tentera gajah. Sejarah ayat pertama surah pendek yang habis, kan? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sejarah, kan? Wahyu terputih beberapa lama, datang soro-soro jahat daripada puak kafir Quraisy Qaban. Tu dah, kawan-kawan dia semua dah tinggal dia, Tuhan dah tinggal dia untuk ya wahyu tak ada, tak turun. Wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Nabi tu kau cakap wahyu dia, kan? Wahyu terputus beberapa lama. Jadi Allah kata ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tak tinggal kau dah, kan? Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu, kan? Ada yang menyebutkan sebab ada bangkai seekor anjing kau macam mana, kan? Situlah cerita wahyu terputus, malaikat tak masuk, kan? Ada anjing, kan? Ada hadis khabar, kan? Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wal kalb atau kama qala. Sesungguhnya malaikat tak masuk rumah seseorang yang dalam rumah ada anjing dan gambar-gambar. Ulama menyebut gambar yang dimaksudkan adalah ukiran-ukiran. Kalau gambar-gambar yang ada ni ialah khilaf ulama, kan? Khilaf ulama, ada kata boleh, ada kata tidak, makruh, haram, macam-macam. Tapi kalau ukiran, tak kisahlah binatang kau, manusia kau, apa bentuk patung, tak kisahlah kocik kau, bosa, hampir sepakat ulama kata haram, tak boleh. Di kita kau boleh, janganlah ada jenis-jenis tu ke rumah kita jadi perhiasan. Ya bukan kita ngagungkan dia, tak mendewan dia, apa lagi menyembah dia, tidak. Cuma macam tu lah cerita malaikat tak masuk. Itu ya. Kita ramah kau rumah kita, dia cerita kalau malaikat tak masuk, apa yang masuk? Ada replacement. Dia bukan takat malaikat tak masuk full stop, tak. Ada yang mengganti kan? Yang mengganti malaikat. Kalau malaikat tak suka, yang suka sebalik siapa? Setan lah. Kalau setan suka sebalik pula, malaikat pula tak suka, tu cerita Kalau malaikat tak masuk, apa pula yang masuk? Itulah dah. Jin-jin jahat, setan itu yang kadang-kadang lupu tak tentu pasal tu. Mungkin antara sebab jadi malaikat tak masuk rumah, ya. Kalau gambar-gambar pun kau boleh tak digantung-gantung lah, supaya kita keluar daripada masalah khilaf ulama, kan. Apalagi kalau gambar-gambar tu gambar yang ialah cuci dulu kan, masa muda-muda, kan. Bukan roti ke tudung dulu. Yang pakai tudung ni pun kendian ni, kan. Bila dah pergi Mekah, balik Mekah selungkup lah kepala tu. Tak apa, teh orang dah contoh, kan.
Ataupun mungkin ada kesedaran tu dah agak-agak lambat, Allah beri panjang umur, masuk umur 60 tahun ataupun lepas-lepas pencen soda, oh tak yo ni dah dia kan. Pakailah tudung. Dah lama lagi nak mampu ni dia kan. Pakailah. Tu kesedaran tu bagus kan. Jadi bila dah ada kesedaran datang ujung-ujungnya kan, masa nikah lama masuk nak dara nikah lundu teh apa kan, gambar pun color hitam putih kan. Gelinya kat sini, gelinya tu tak gelinya. Dekat telinganya gantung gelinya. Kan? Lepas tu tudung tak ada, merebang betul rambut entah. Zaman dulu kan. Karat punya. Rambut karat kan. Malaikat lalek kalau hinggap situ mampu tercucuk perutnya. Kan? Kan gambar-gambar macam tu tak payahlah gantung-gantung dah kan. Sebab kita dah berubah, kita dah elok. Gambar tu tak apa semonggah. Tahu tak semonggah? Tahu kan? Jadi masa ni 9 tak semonggah, tak senereh, tak terurus lah. Jadi jangan digantung-gantung lah yang tu aurat kita. Walaupun ulama nyebut kalau takat gambar tu makruh ya, tapi tu kan kita masih hidup lagi kan. Siap khabar lah. Ni cik lu masa kahwin. Ni dah laut. Tudung dah labuh pakai lutut dah ni. Tunjuk. Dia tunjuk ada orang tetamu datang. Ni lah kak lu masa kahwin dah. Ada. Sini rambut akak. Ni masa muda lu lah. Siap khabar tu semua muda. Rambut akak lu pergi kodai karan sebulan sekali. Tak ada. Tak payahlah cerita dah kan. Lepas tu pula tunjuk lah tu. Masa dia belum kahwin, nikah. Masa tu kat college apa. Pakai skirt lagi. Kan. Ni jangan tak tahu ni masa akak sekolah dulu sekolah ni lah deh. Caranya masa zaman-zaman jahiliah. Siap sebut tu, zaman jahiliah tu dia. Kau tutuplah dah tentu arah zaman jahiliah tu, jangan kau papa kat orang. Kan? Dia pun ningai. Yang lelaki gaya lelaki pula kasulah pendek. Nangguk ikan. Inilah dulu zaman cik susah tu dia. Susah ya, susah. Tu kasulah pendek tu bang. Kan? Kau selungkup lah dengan kain kan? Ataupun kalau tak lah dalam album diam-diam dia tunjuk anak cucu ya. Anak cucu pun kau main koting ngatuk dia. Kan bakarat dan cucu kan. Jadi kita ni macam tu lah. Allah ceritakan kisah-kisah dalam Quran itu untuk diambil iktibar. Elok kan. Kalau kita mengikuti terjemahan pun dah memadai dah. Kisah lah. Tapi kalau benda-benda hukum tak memadai dengan terjemahan cik. Kalau cik nak buka terjemahan, ikuti kisah sejarah tu kira terbaik dah tu. Kan? Kalau bab hukum hakam, kau nak tengok tafsir sebab turun ayat, pandangan-pandangan ulama tafsir menghuraikan makna ayat. Tapi kalau sejarah, kalau kita baca apa yang kita faham baca tu, yang tu kita pegang lah, tak apa dah tu. Boleh dah tu. Kan? Sebab dia kisah sejarah. Kan? Allah jadikan contoh. Tadi kita khabar ada dua side kan, dua benda. Satu Allah ciptakan kisah orang-orang baik-baik, dan semua orang baik-baik dalam Quran ini yang kata Nabi dan Rasul ni, Allah jadikan mereka ni semua ada musuh sendiri. Walikulli nabiyyin aduwwan syayatinal jinni wal ins. Waja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Jin wa ins. Dan kami jadikan setiap nabi itu ada musuh syaitannya daripada jin dan manusia. Adalah musuh dia. Umpama yang kita cerita, Allah cerita dalam Quran, kisah yang paling masyhur dan yang paling banyak diulang-ulang oleh Allah Ta'ala dalam Quran, Fir'aun. Cerita orang paling jahat yang Allah pernah cerita. Paling jahat dia. Ada tak sejarah dalam Quran ngaku Tuhan tak, dia seko ya? Ya. Dia ya. Dia paling jahat. Dan paling banyak Allah ulang cerita dalam Quran. Surah pendek-pendek pun ada. Contoh surah Nazi'at. Pendek lah, kira kategori taklah pendek, sedang lah. Surah Nazi'at tu ada cerita Firaun. Cerita panjang, surah panjang lagi banyak lah. Surah Baqarah ada.
Al-Imran ada, Maidah ada, Nisa ada, An'am ada. Semua ada dia. Semua ada dia. Padahal kisah lebih kurang serupa ya. Kan? Dia dengan ahli sihir. Dia memusuhi Musa alaihissalam, tambah ayat lain pula letak dia musuh adik-beradik Musa dan Harun. Banyak cerita, lebih kurang serupa. Tapi kenapa Allah ulang-ulang? Kau jangan sebab orang nak jadi perangai Fir'aun ni banyak. Itu maksudnya. Antara pengajaran kata ulama, orang nak jadi macam kepala dia ni ramai. Tapi jangan lupa, sekali jonih-jonih itu keluar, ada juga masa yang sama orang-orang umpama Musa akan kau hadap alaihissalam. Betul tak? Tu lah. Dia ramai orang jahat ni. Dia taklah sampai tahap mengaku Tuhan, taklah sampai macam tu. Jahatlah. Tak macam Namrud. Namrud ada berapa tempat? 2-3 kali Allah ulang cerita Namrud. Dia tak masyhur dalam Quran. Adalah cerita. Tapi kalau nak ikut lama berkuasa, lama Namrud lagi. Kan? Wa kana mulkuhu 400 sanah. Sesungguhnya kekuasaan Namrud untuk 400 tahun. Lagi banyak. Lagi lama. Fir'aun ada kata 62 tahun, ada kata 64 tahun. Tapi yang pasti tak sampai 70 tahun pun. Tu Fir'aun. Fir'aun pun ada macam jenis tu. Fir'aun ni dinasti, bukan nama. Dia satu pemerintahan. Kerajaan Fir'aun. Yang mengaku Tuhan tu Fir'aun yang bernama Ramsis. Faham? Dia ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun ni kita nak kata apa? Macam dinasti lah kan. Dinasti Cheng contoh kan. Dia dalam tu adalah Maharaja tu, Maharaja ni, itu dinasti Cheng kedua pula. Adalah Maharaja ni. Betul tak? Kan? Toyota tidak. Apa silsilah dia? Lebih kurang tu lah kan. Payah nak nyebut itu kan. Boleh-boleh lidah. Jadi Fir'aun ni banyak. Ada 6-7 macam tu lah. Dia yang aku Tuhan ni Ramsis. Ramsis tu pun ada 3. Ni Ramsis yang kedua. Pak. Ramsis yang kedua yang mengaku Tuhan. Ramsis. Fir'aun yang cerita dalam Quran tu namanya Ramsis. Kan? Yang jadi musuh pada Musa AS ni Ramsis ni. Sedangkan Namrud 400 tahun. 400 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Namrud ni zaman Nabi bah? Cik Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dia ni meninggal mati tu mampu kan. Dia mati pasal apa cik? Nyamuk kan. Dogi dia ni. Nyamuk. Ada kata masuk ke hidung, ada kata masuk ke telinga, tapi dia merayap pai ke otak tu, dia sodut otak tu. Dalam riwayat disebut dalam kitab tafsir Imam Qurtubi, dia masuk tu kecil nyamuk kecil kan. Dia masuk pai kecil 10,000 tak seekor ya. Dia masuk tu besar nyamuk kecil tu, dia keluar besar anak tikus. Nyamuk dari sudut macam tu dia keluar besar anak tikus ataupun besar tikus lah. Tikus pun lihat ikut negara juga. Kat Malaysia ni tikus kecil-kecil. Kalau pergi bola-bola Arab tikus kadang-kadang kan, dia ikut orang tempat itulah. Kalau ikut besar kecil itulah. Ada lagi yang cerdik. Bola-bola negara cerdik, dia cerdik lah. Bola yang bongap, dia bongap lah. Tapi kat Malaysia banyak yang kelentong punya tikus. Jadi kita kan, bila Allah Ta'ala cerita kekuasaan dia sampai 400 tahun, bayangkan kejahatan lagi dahsyat lah. Dia sebab level jahat ni dia tak ada mungkin kurang, dia makin naik level jahat ni, dia tak ada kurang dah. Kecuali orang taubat cerita lain lah kan. Dalam kehidupan masyarakat kita bergaul dengan orang pun kita boleh nampak, bukan kita nak cungki, tapi jadikan pengajaran supaya kita tak jadi macam tu kan. Jadi kita bergaul macam jenis orang kan. Ada yang jenis tak boleh kena tagu, bila kena tagu lagi dia apa, garang dek kan. Itu lebih kurang. Dia Namrud 400 tahun syarqan wa gharban,
timur barat dikuasai, walaupun tak seluruh muka bumi lah kan. Tapi dahsyat lah. Tapi ke mana pun ya? Orang sombong ni mana pun ya? Mampu seekor nyamuk ya kan? Tak selesai taubit seorang lagi. Siapa seekor lagi? Firaun. Sama ya sombong kan? Sombong kan? Sombong itu tahap gaban lah, climax faqala ana rabbukumul a'la, dan Tuhan kau yang maha tinggi kan? Itu kata Firaun. Selesai dengan apa? Air. Selesai dengan air. Ampui. Selesai tak situ? Tak. Ada lagi orang sombong kan? Siapa orang sombong? Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang seangkatannya dan kuncu-kuncunya sebut dalam sejarah kan? Dia kata Nabi SAW bawa agama sebelum Nabi hijrah kan? Kau tu tak lebih baik daripada kita ni. Kau bawa kebenaran, tapi kau tak lebih baik hidup kau banding kita ni. Kita ni ada rata, kaya, kuasa. Kau dah apa nak bawa lebih baik kita ni? Ya, tu kata dia. Maka diperolok-olokkannya oleh Nabi SAW. Sebab Nabi tak terliur dengan rata-rata dia ni kan? Tapi diperolok-olok Nabi. Jadi habislah cerita rata pangkat kuasa ni. Akhir dia kata apa? Muhammad, kata dia, cenialah dia. Kau ni suruh kita beriman dengan Tuhan kau yang kata akhirat tu besok dia kuasa akan menghisap semua macam itulah. Boleh tak kau beritahu kita-kita ni, yang kalau kau boleh beritahu, kita ni semua pakat beriman dengan kau. Tak ada yang kafir dah. Semua beriman dia. Ini pemuka-pemuka Quraisy berjumpa dengan Nabi secara personal. Jumpa depan-depan. Boleh kau beritahu ni kita-kita ni beriman, semua penduduk Makkah ni akan beriman ikut kau, dia. Apa benda? Kata Nabi. Nabi SAW pun tak tahu benda dia nak Maka geng-geng kafir Quraisy ni kau boleh tak beritahu tarikh kiamat tu bila? Dia. Tu ya, cukup lah. Boleh kau bagi tahu? Settle. Kan? Boleh tak? Maka Nabi pun terdiam kejap. Terdiam pasal apa? Terdiam pasal mengharapkan wahyu Allah Ta'ala beritahu aku tarikh kiamat bila, supaya dakwah Nabi itu lebih berjaya kan? Berjaya dengan bergaya. Mana? Semua pakai Islam lah. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala firman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad, bilakah berlakunya kiamat? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Allah jawab apa? Fima anta min dzikraha. Fima anta. Bahasa kasar kita ni, siapa kau nak tahu tarikh kiamat ni apa? Tu bahasa mudah lah, bukan bahasa kasar, bahasa mudah kan? Kepada Nabi SAW Allah berikan bahasa tu lembut. Fima anta min dzikraha. Maksud dia, kamu tetap manusia Muhammad untuk tidak layak mengetahui tarikh kiamat, pasal itu rahsia hanya Allah. Malaikat pun tak tahu. Allah tidak mengongsikan ilmu tentang tarikh kiamat itu dengan siapa-siapa makhluknya pun. Hanya Allah Ta'ala suruh mempersiapkan sebahagian makhluknya yang nama malaikat untuk buat perkara-perkara yang bakal diperintahkan bila tarikh tu dah tiba. Contoh Israfil kerja meniup sangkakala yang tu akan menghancurkan habis semua yang kata kiamat ni. Hadis khabar sangkakala itu
Dia macam tanduk. Pangkalnya kecil, ujungnya lebar, serombong kan. Tu dah duduk kat mulut Israfil lah. Tunggu isyarat pada Allah Ta'ala aja. Dia tahu tak bila nak ditiup tu? Tarikh, dia tak tahu. Dia ready. Get ready. Allah Ta'ala kata on, dia tak adalah kata on kan. Dia kobak, buat dia. Tiup lah. Hancur habis kan. Itu yang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila dah jadi macam tu, Nabi SAW pun akur. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Ila rabbika muntahaha. Biarlah ilmu itu dalam urusan Allah semata-mata. Jangan sibuk-sibuk dah. Maksudnya jangan kau tanya dah. Pak-pak tu bertanya tu bukan nak apa tu dah, nak memperolok-olok saja. Kan? Jadi begitulah Nabi SAW di antara ujian-ujian yang ditempuh menghadap musuh-musuh Allah Ta'ala di Makkah sebelum dia pindah ke Al-Madinatul Munawwarah. Bahkan sebelum tu dia lari ke Taif kerana ancaman daripada puak Quraisy ini borek kan. Dia lagi ke Taif. Tapi orang Taif halau dia, tak dapat perlindungan seperti mana yang diharap-harapkan kan. Dia bersama dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, anak angkat dia. Kena halau dengan kata-kata kasar, dengan balingan batu. Itulah hijrah dia yang pertama. Tapi hijrah yang tak sampai matlamat, tak sampai maksud. Tak boleh. Dengan harapan dia boleh duduk Taif, dapat perlindungan, dalam masa yang sama memperkuat dan memperkukuhkan dakwah dia. Tak boleh. Allah takdirkan tak dapat. Lepas tu hijrah yang kedua ke mana? Habasyah. Disuruhkan kawannya semua pergi Habasyah lah dia. Kan? Jadi kawan-kawan tanya, pasal apa kita kena pergi Habasyah pula? Nabi SAW jawab, inna biha malikan sesungguhnya di Habasyah itu ada satu raja la yuzlamu anhu ahadun, yang seorang pun tidak dizalimi. Dia seorang pemimpin yang adil dekat situ. Inna biha malikan la yuzlamu anhu ahadun. Sesungguhnya di Habasyah itu ada satu raja yang adil, yang tak ada seorang pun dizalimi dekat dia. Padahal Nabi tak pernah datang, tak pernah sampai situ. Tak ada seorang pun yang beri maklumat ke dia Habasyah tu macam mana negara, macam mana raja, macam mana tak tahu. Itulah rahsia yang Allah kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia bercakap wahyu Allah bagi. Bila dengar yang tu maklumat sampai kepada orang kafir Quraisy, maka dihantarlah wakil nama Amr bin As. Masa tu dia belum Islam lagi, pergi Habasyah untuk mempengaruhi Raja Habasyah Najasyi supaya halau siapa saja pun orang Islam, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari situ. Dia reject semua. Dia reject Amr bin As. Pasal apa? Dia raja yang adil walaupun tidak beriman. Masa itulah lepas tu Nabi semayangkan jenazah, sebab dia dikatakan beriman dengan Nabi selepas pada tu kan. Ingat tu kan. Jadi pilih Habasyah, situ ada raja yang adil walaupun tidak beriman kan, adil. Ya memang satu tempat tu kan ada beriman pun tak ada, tapi dia baik kan. Nabi pun lepas tu pergi ke situ dengan para sahabat kan. Tu penting raja yang baik, beriman tambah adil. Beriman semata-mata, tak adil tak jadi kak, jahat kan, kesana kemari nanya orang, tidak amanah, khianat, bohong sana bohong sini, fitnah sana fitnah sini.
Itu semua orang terima benda tu, yang tu jahat, tak layak jadi pemimpin. Semua orang berakal sehat akan kata benda yang sama, kecuali orang yang sehat tapi hati jahat. Faham? Dia boleh terima benda ni. Seorang ketua yang penipu, boleh, tak apa. Akal sehat kata tak betul, tapi hati jahat, beza. Orang akal sehat, hati pun sehat, okey. Tapi kalau akal sehat, hati jahat, mampui. Dia pilih lah. Pilih lah, apa situ punya. Jadi dan betul lah, ni tak lama lagi PRN, pilih lah yang elok, yang sehat-sehat. Minta dengan Allah Ta'ala, dia berikan kita jalan nak pilih yang baik-baik kan. Ya, kita orang Islam macam tu lah layak kan. Kita ngundi berapa bulan? Tak apa, kamera tu pedulian lah. 12 bulan kan. Keluar ngundi, jangan tak keluar ngundi. Pilihan di tangan kita. kan orang sebut macam tu kan. Tapi bukan tangan kita. Kita keluar ngundi ni pek pahala kak kan. Jadi sembahyang 2 rakaat istikharah contoh ini sebagai orang Islam lah kan. Itu kan jalan terbaik. Sebab mungkin bagi kita baik tidak di sisi Allah. Mungkin bagi kita tu tak baik tidak di sisi Allah, kerana terbalik kan. Jadi kita perlu doa. Kita sembahyang istikharah, sembahyang hajat, doa kepada Allah Ta'ala. So pilihan kita sekurang-kurangnya kalau tidak menepati, setidak-tidaknya kita dah minta dengan Allah. Nanti kan? Sebab Nabi SAW kata apa? Mana di man istakhara wa ma khasira man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang buat keputusan hasil daripada istikharahnya. Maksud istikharah ni minta tunjuk dengan Allah, Allah pilih yang terbaik untuk kita. Itu maksudnya. Termasuk dalam masalah ni. So jangan lupa. Jangan sama ya dia. Dia tak sama. Mana dah sama? Kan? Minta doa dengan Allah Taala pilih yang sama, mana dah sama. Cik kan? Mana dah sama? Yang baik yang jahat sama ke? Tak sama. Baik tetap baiklah, jahat mampu kita. Jadi pilih yang baik-baik. Mana yang baik itu minta dengan Allah. Kadang kita keliru dalam masalah ni kan. Yang ni cakap Quran hadis, ni aku Quran hadis mampu dan ni lain nego, ni lain nego, macam mana ni kan. Minta dengan Allah Taala. Saya banyak cakap benda ni. Kadang-kadang orang spin ni kata ustaz ceramah hal politik kempen, ayah kau. Dan kau bahas supaya kita pilih ikut acuan agama kan. Kita pilih yang elok-elok ikut kehendak Allah Ta'ala kan, clear tu. Jadi kadang orang saya kan sekarang ni ada jugalah jemputan-jemputan untuk khutbah. Saya tu itu orang cerita ni peranan, ini tanggungjawab sebenarnya. Kalau saya lah kan, orang tak nak dengar tak apa, tak adalah jemputan kalau orang nak dengar itulah peranan di dalam tempoh-tempoh macam ni. Tajuk khutbah saya pun nama akhlak pilihan raya, akhlak mengundi. Ya orang togak-togak tongkuk dong kan, sebab comel lah apa ni lah tajuk ni tu kan, pula ni tajuk ni tak apa, togak-togak lah. Tapi yang penting dengar. Kau dan salah sebut salah dan minta maaf. Tapi kalau dan betul, kau terimalah betul, kerana betul tu bukan daripada pihak dan betul tu daripada Allah. Sebab yang dia sebut betul ni ayat Quran yang dia sebut dalam khutbah ni hadis kan. Kalau betul itu daripada Allah ya. Yang salah dan minta maaf. Itu je lah. Jadi kita nak supaya orang Islam itu lebih berhati-hati. Pasal apa ni sekarang ni? Ni dah aku apa dah ni? Kang sampai pula Ustaz Kazim nongah dan ceramah lah kang. Sebab ya tuan-tuan, tiap-tiap kali nak pilihan raya, kita dihidang betul dengan cerita tipu, cerita fitnah, cerita tipu, cerita fitnah, cerita aib orang, cerita macam-macam kan. Yang tu kita nak hati-hati. Jangan melayan bona. Ya sedap melayan betul tak? Tapi jangan ikut nafsu lah. Melayan bona ni sehingga kita ngumpul dosa tak sedap. Tahu-tahu besok jadi muflis di akhirat. Betul tak? Iya. Jadi hati-hatilah. Kita bukannya bolah mana-mana, tapi yang penting kita nakkan yang Allah suka dan Nabi suka. Kita nakkan apa yang agama tunjukkan kat kita. Agama punya lah. Tentulah kita orang Islam tambah orang masjid. Tentulah nak yang Islam punya, yang cantik-cantik, yang elok punya. Jadi itulah keperluan kita nak tahu. Jangan kita ngikut gelombang orang yang tak faham, yang jahil, yang suka buat dosa. Manjat ada jenis itu. Jangan terkikik ikut.
Yang ni WhatsApp ni tikut-tikut tu ni layan yang kau tahu tak ada ni kau jual ni tu kita tahu dah. Kita Nabi SAW kau apa? Kafa bil mar'i ithman. Dalam musyawarat belakang lah. Kafa bil mar'i ithman ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu dikatakan dosa bercakap apa saja dia donga. Donga forward. Donga share antara lah sekarang ni share forward lah kan. Nabi kau buat berdosa dah tu pasal apa? Tak ambil sumber, tak tahu, tak betul-betul peneliti. Bahkan dalam hadis kata, hadis sahih, la yadkhulul jannata qattat. Qattat bahasa ni 9 tu sondat. Qattatun, tak masuk syurga orang yang terima cerita bulat-bulat, tak usul periksa ni. Tak masuk syurga ancaman ni. Borek, kau ringan tu, borek. Tapi orang zaman sekarang dah tak peduli borek ringan dah. Yang penting mana yang kena tempolok dia, share lah. Tak kena tempolok untuk tempolok tu tak tempolok. Yang melintih semua makan minum kita tu kat tempolok tu rasa sedap, tu tempolok nama sini kan. Yang sedap kat kita, kita jajalah. Yang tak sedap untuk kita untuk faham tak? Payah juga nak menafsir bahasa ni 9 ni. Payah. Diam-diam dia tak mahu. Cik kan? Cik kan? Ni dah macam kumpulan Boria di belakang kan. Elok ya color sama, tak apalah, selamat mendengar ceramah lah kan malam ni. Kan cuma kita doa kepada Allah Taala lah. Umur kita tak tahu sama bila cik kan. Sekarang ni pun dah umur pencen dah kan. Lebih umur pencen dah, nampak gaya empat belakang depan ni semua dah jenis berkedut ya dah kan. Jadi kita minta doa dengan Allah Ta'ala lah dalam kita berkedut-kedutan ini. Kita pun dalam masa yang sama usahalah buat benda-benda yang elok, baik-baik. Saya lupa lah tadi kan, saya ada ubat tabung sebenarnya, lupa ada dalam kereta. Adik coba ada buat duit tak? Kalau ada buat duit saya keluar tabung, tak ada buat duit malah saya buat tabung dah. Keluar tabung saya siar latih, saya buat tabung kan. Ada tak? Ada kau buat keluar tabung sekarang ni bang, tabung madrasah bukan tabung temolok saya dah. Tabung kecil lah. Tabung besar buat keluar pun kan penuh. Yang kecil ni. Jadi saya cadang 6,5 berhenti. Sekarang 6.24 menyolang nak sampai tabung ni kang, lalu kan pusing sekali round, 2 round pun tak apa kan. Round yang pertama masukkan duit, round kedua masukkan tayomeh. Jadi boleh ya jadi duit ya kan. Sebab dulu ada saya roundkan tabung madrasah saya, ada seorang makcik, bukan seorang lah, mungkin 2-3 orang lah, ada cincin omeh dalam tu, rantai omeh, itu pengalaman saya lah. Ada yang masukkan golang omeh, tapi bila-bila dicabut tak tahu, dah siap-siap prepare ko, jam-jam tu dicabut ko, dia masuk dalam teraku macam tu ko, tak tahulah. Tapi ada dah dalam tu, dalam tabung tu. Tapi nampak-nampak gaya orang yang sama ada gak malam ni yang jaga tu kan, cara-cara tu lah. Adalah dah. Tak apa cik, tunggu tabung. Jadi kita yang saya sebut tadi termasuklah peringatan untuk diri saya sendiri, sebab benda yang melekokan kita tu banyak. Apa dia benda melekokan kita cik? Itulah telefon tu. Melekon betul kita kan. Kejap dia nak bercakap, kejap dia nak berbual, kejap dia nak chatting, kejap tengok gambar pun ada. Tengok video pun ada. Tak apa-apa janji tengok dia. Tu kan melekokan kita kan. Jadi bila umur makin bertambah, kita usahalah cik kan, mana yang boleh kan, yang elok nak cari boka betul kan. Boka tu tak boka, nak buka nak sulang kubur. Macam kita nak pergi kerja, nak save money, nak save duit kan, kita buat boka. Masuk nasi dalam tepen tu, masuk nasi dalam bokeh apa yang plastik tu, Tupperware apa tu kan. Buat pergi kerja, save lah duit sikit. Boka tu, kalau boka tu yang sedapnya leron kita habis. Boka yang tak berapa pun tinggal separuh. Itulah cerita. Lalu ke perempuan biasanya duit ni tak bukan. Doken sikit. Acik tu bukan plastik man, tak sampai tangan dia tu. Doken sikit. Okey. Okey. Jadi lalu orang cepat siap, saya nak berhenti dah ni. Pastikan sampai ke semua tangan, kan? Ni nak macam Puteri UMNO pun ada.
Tak apa Cik, pilihlah mana-mana kita nak pilih. Yang penting kita minta dengan Allah Ta'ala yang baik-baik Cik kan. Ini bukan kempen akhlak yang elok, kempen cara agama. Jangan kita ikut hawa nafsu. Walaupun orang yang kita tak setuju lambangnya, jangan kita bantai sampai rapat pun dosa kita. Yang dosa tetap dosa. Hati-hati untuk kita dalam hal-hal pilihan raya ni. Walaupun dia musuh politik, dalam dunia politik lah, musuh bukan musuh agama, musuh politik lah. Tapi jangan kita balun dia dengan aib-aibkan dia. Ingat adab-adab berpolitik, adab-adab kempen pilihan raya ni. Jangan lebih-lebih benar. Sebut apa yang dibenarkan untuk kita sebut, takat-takat tu sudahlah kan. Kita orang masjid ni jaga-jagalah. Dua tabung terima kasih banyak lah ya yang nyumbang ni. Dia ni madrasah tahfiz azin. Madrasah azin ni dia ada tahfiz, dia ada bacaan kitab. Budak-budak umur 13 tahun ke atas. Ada ke orang tua-tua yang belajar situ dalam 2-3 minggu nak meninggal pun ada. Jadi dia belajar ni semata-mata nakkan ilmu agama lah kan. Jadi kalau acik-acik nak join boleh lah kan. Join madrasah tahfiz azin lepas isyak pengajian orang tua-tua. Kalau yang budak-budak dia ada asrama lah, 2 asrama dan lebih kurang 30-40 orang, tak ramai. Jadi ini untuk pembangunan dan juga bantuan pada budak-budak belajar situlah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu. Yang menyumbang saya pertama doakan jazakumullah khairal jazak, mudah-mudahan Allah membalas dengan pembalasan yang terbaik dan Allah Ta'ala berikan keberkatan rezeki, berkat umur, panjang umur, diberikan kebahagiaan kekeluargaan dan besok dikurniakan syurga. Amin insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik daripada Allah, kurang kelemahan diri saya sendiri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.